Salam sejahtera semua, apa kabar Anda semua pada hari ini? Baiklah, sebelum itu coba bayangkan, bangun pagi nanti selepas 1 Julai, kamu buka bil hospital swasta, naik harga, buka penyetak bank, ada charge baru, nak bayar sewa rumah, tiba-tiba makin mahal. Nah, semua ini bukanlah mimpi, ini adalah realiti yang bakal kita hadapi tidak lama lagi. Pada video kali ini kita akan sembang ataupun kita cerita, kita ulas pasal satu isu yang akan bagi kesan besar pada hidup kita semua. Dan mungkin kita tidak sadar betapa luas impaknya. Baiklah, straight to the point, Kementerian Keuangan baru saja mengumumkan satu langkah besar. Kerajaan akan kenakan cukai jualan 5% hingga 10% ke atas barangan yang dianggap tidak penting bermula 1 Julai 2025 nanti. Tetapi jangan risau dulu. Barang keperluan asas seperti beras, minyak masak, gula dan yang seangkatan dengannya kekal dengan kadar cukai 10%. Jadi roti dan telur korang masih lagi selamat buat masa ini. Tetapi yang lebih menarik perhatian atau yang patut kita kata lebih mendebarkan adalah langkah kerajaan untuk meluaskan lagi skop cukai perkhidmatan ataupun SST. Dulu kita pikir SST ini untuk restoran, hotel, telepon, biasa-biasa saja. Tetapi kali ini, ia merangkumi benda-benda yang kita semua guna hari-hari. Antara perkhidmatan yang bakal dikenakan cukai termasuklah sewa dan pajakan, pembinaan perkhidmatan keuangan, penjagaan kesihatan swasta, dan juga pendidikan swasta. Nah, sini yang ramai orang mula risau. Contohnya, kalau kamu ada anak belajar di sekolah swasta ataupun sedang belajar di universiti swasta, mungkin iuran itu akan naik sebab institusi itu kena cukai. Kalau kamu menyewa rumah atau pejabat, pemilik hartanah mungkin akan naikkan sewa untuk cover cukai baru ini. Kalau kamu ingin membuat pinjaman, mungkin ada charge tambahan sebab perkhidmatan keuangan sudah termasuk dalam SST sekarang. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, berkata, langkah ini dibuat selepas kerajaan berbincang dengan pihak industri, persatuan dan juga ejen cukai. Katanya kerajaan ambil kira pandangan semua pihak untuk memastikan rakyat tidak akan terlalu terbeban. Ada juga pengecualian cukai untuk elak cukai berganda, tetapi setakat ini belum jelas pengecualian itu melibatkan apa secara spesifik. Jadi kita masih tertanya-tanya, siapa yang sebenarnya akan rasa beban paling besar ini? Yang pasti, dengan peluasan SST ini, kerajaan jangka akan kutip 51,7 bilion pada tahun 2025. Itu adalah peningkatan 5 bilion ringgit berbanding kutipan semasa yang dianggar hanya pada 46,7 bilion ringgit. Maksudnya, kerajaan perlukan duit. Dan inilah cara mereka ingin dapatkan duit itu. Tapi, mari kita tarik sedikit ke belakang. Kalau kamu ingat masa belanjawan 2024 tahun lepas, kerajaan memang sudah mula bagi bayangan akan membuat reformasi cukai. Malaysia sekarang ini ada defisit fiskal sekitar 5% dan sasaran kerajaan ialah ingin menurunkan atau mengurangkan kepada 4,3% menjelang 2025. Dan salah satu cara ialah dengan tambah hasil, bukan potong perbelanjaan. Jadi, peluasan SST ini memang satu strategi kerajaan untuk mencapai matlamat itu. Tetapi inilah yang buat ramai orang mula rasa tidak selesa. Sebab dalam laporan Bank Dunia sebelum ini, Malaysia memang ada sistem cukai yang agak sempit, terlalu bergantung pada hasil minyak dan cukai korporat. Sebab itu, dulu pernah ada GST, tetapi dimansuhkan pada tahun 2018 sebab rakyat marah, harga barang naik. Sekarang, bila SST diperluas macam ni, adakah ini langkah perlahan-lahan ke arah GST versi 2.0? Ramai juga yang tanya, kenapa tidak mula dengan pembaikan ketirisan dan rasuah dulu?
Kita dengar saban tahun laporan Ketua Audit Negara dedahkan pembaziran jutaan ringgit. Kalau semua itu boleh diperbaiki, bukankah kita boleh jimat banyak tanpa perlu ambil duit lebih dari rakyat? Dan jangan lupa, dalam laporan berita sebelum ini, FOMK, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, sudah memberi amaran awal-awal lagi. Mereka kata yang cukai ini mungkin akan dipindahkan terus kepada pengguna. Maksudnya, walaupun bukan kita yang membayar cukai itu secara langsung, peniaga akan naikkan harga barang dan perkhidmatan untuk menanggung kos yang baru itu. Dan akhirnya, rakyat juga yang tanggung. Sekarang ini ada banyak persoalan yang timbul. Pertama, adakah kerajaan benar-benar telus dalam pelaksanaan cukai ini? Atau ini hanyalah cara untuk kutip lebih hasil dengan alasan reformasi fiskal? Kedua, sejauh manakah perkhidmatan yang kena cukai ini akan memberi impak pada golongan B40 dan M40? Sebab walaupun pendidikan swasta nampak macam untuk orang kaya, sebenarnya ramai juga dari kelas menengah hantar anak ke sekolah swasta sebab sistem pendidikan awam penuh dan sesat. Yang ketiga, adakah pihak swasta akan bertindak balas dengan naikkan harga secara otomatis? Kalau itu berlaku, inflasi akan meningkat. Dan apabila inflasi meningkat, bank negara mungkin naikkan kadar faedah. Bila kadar faedah naik, pinjaman rumah, kad kredit, semua akan menjadi lebih mahal. Dan persoalan paling kontroversi, adakah ini semua hanya langkah peralihan sebelum kerajaan perkenalkan semula GST? Ingat lagikah masa GST diperkenalkan dulu? Kadarnya 6% saja, tetapi kesannya sangatlah besar, terutamanya kepada barang dan perkhidmatan yang sebelum itu tidak pernah kena cukai. Sekarang kita tengok SST ini makin luas, perkhidmatan penting pun sudah kena cukai. Adakah kerajaan nak uji reaksi rakyat dulu sebelum membuat keputusan akhir? Atau adakah ini strategi halus supaya bila GST diperkenalkan semula, rakyat sudah biasa dengan cukai atas semua benda? Memang susah kita mau cakap, tetapi satu benda yang pasti, rakyat perlukan ketelusan dan penjelasan yang jujur. Kalau beban ini perlu ditanggung bersama demi selamatkan negara, kerajaan perlu tunjuk mereka pun sedia berkorban. Potong gaji menteri, kurangkan proyek mewah, tutup ketirisan. Itu semua patut jalan serentak. Jadi apakah pendapat kamu semua? Adakah kamu rasa perluasan SST ini satu langkah wajar ataupun satu bentuk tekanan ekonomi ke atas rakyat biasa? Adakah kerajaan sedang menguji air sebelum terjun ke kolam GST? Atau kita semua sedang diheret perlahan-lahan ke dalam sistem cukai yang akan menjerut leher rakyat untuk bertahun-tahun akan datang? Coba komen di bawah dan jangan diam. Ini hidup kita. Ini adalah masa depan anak-anak kita. Jangan tunggu sampai harga barang semua naik, baru kita mau bising. Dan sebelum saya berundur diri ataupun sebelum saya menamatkan video kali ini, jangan juga lupa untuk tekan like, share, dan subscribe kepada channel ini, Current Sphere MY. Disinilah kita bongkar isu-isu panas, kita soal yang perlu disoal, dan kita bincang apa orang lain mungkin tidak berani sentuh. Jumpa lagi di dalam episode seterusnya. Ingat kawan-kawan, kalau kita tidak bersuara, siapa lagi? Baiklah, salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, dan sekian. Terima kasih, jumpa lagi.